yang menyaksikan kami secara langsung melalui platform FB Live Kombi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk yang sangat dekat sebenarnya dalam komuniti kita pada masa sekarang ni, iaitu berkenaan dengan penyakit denggi. Okey, bila sebut pasal denggi, ia bukanlah satu penyakit yang janggal diperkatakan, terutamanya dalam kalangan warga Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebab mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri, Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah antara negeri yang mencatatkan kes denggi yang tertinggi di Malaysia. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan, terutamanya Kementerian Kesihatan dalam usaha untuk mengurangkan kes penyakit denggi, dan juga kempen-kempen promosi yang dilakukan di peringkat kementerian juga, namun kes denggi masih belum menemui titik sifar ataupun berkurangan. So hari ini kita akan berbicara berkenaan topik denggi, punca dan akibat. Bersama saya pada hari ini Dr. Muhammad Khairi Bermak Saleh, iaitu pegawai perubatan daripada cawangan vektor di JKWPKLP. Selamat datang, Doktor. Selamat datang. Okey, bila sebut pasal denggi, Doktor, denggi kan, semua orang dah tahu dah apa itu denggi, penyakit denggi ni. Kalau sebut pasal denggi, orang Kuala Lumpur dia tahu dah popular sangat penyakit denggi ni kan. Okey, boleh tak Doktor bagi tahu kita maksudkan apa yang dimaksudkan dengan punca penyebaran penyakit demam denggi tu? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Terutama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada cawangan promosi kesihatan Kuala Lumpur dan Putrajaya kerana sudi menjemput saya sebagai wakil daripada cawangan penyakit bawang vektor Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebelum tu saya ingin mengenalkan diri saya sendiri. Saya Dr. Muhammad Khairi Bermak Saleh, pegawai perubatan di cawangan penyakit bawang vektor Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey, baiklah, sebelum kita berbicara berkaitan dengan punca-punca ataupun sebab-sebab demam denggi, ikut statistik yang dikeluarkan daripada cawangan penyakit vektor Kuala Lumpur dan Putrajaya pada tahun ini, kita ada sebanyak 962 kes demam denggi dengan 1 kematian. Dan kalau kita compare dengan tahun lepas, kita ada sebanyak 3,045 kes dengan 4 kematian. Jadi dari terdapat pengurangan kes iaitu sebanyak 2,083 kes, iaitu 68.4%, dan kematian pengurangan sebanyak 3 kematian iaitu 75%. Okey. Manakala kalau kita tengok dari segi statistik yang dikeluarkan oleh KKM, bagi Malaysia kita ada kes sebanyak 8,809 kes. Ni setakat mana? Setakat bila, Doktor? Setakat minggu epik ke-16. Okay, bila kita sebut minggu epik ni, saya rasa kebanyakan orang tak tahu kenapa kita sebut minggu epik. Minggu epik ni adalah minggu kita ada dalam setahun kita ada 52 minggu. Jadi sekarang ni kita berada pada minggu ke-16 di bulan April ni. Di bulan April. Okay. So setakat minggu 16 tu, kita di Malaysia kita ada sebanyak 8,809 kes dengan 5 kematian. Kalau kita compare dengan tahun lepas, kita ada sebanyak 37,701 kes dengan 63 kematian bagi Malaysia. Jadi kalau kita tengok untuk kita ada pengurangan kes iaitu sebanyak 28,892 bersama dengan 76.6% kes. Ni untuk tahun ni ke, Doktor? Untuk yang saya bacakan minggu April 16. Maksudnya dalam tempoh sehingga April ni ada menunjukkan penurunan sikit lah. Betul. Untuk statistik penyakit denggi tu. Penyakit denggi, betul. Okey. Sebelum saya terangkan punca-punca ataupun sebab-sebab penyakit denggi, saya ingin kita mesti tahu apa itu definisi denggi. Okey. Denggi ini merupakan penyakit
bawaan nyamuk yang telah wujud sejak abad ke-17. Jadi bila abad ke-17 iaitu pada tahun 1800 lah. Lama sangat betul. Lama. Lama dah. Itu dia punya perkataan saja denggi. Perkataan denggi ni dia berasal daripada perkataan Swahili. Swahili ni adalah bahasa yang ditutur di benua Afrika lah, seperti negara Tanzania, lepas tu Uganda dan sebagainya. Dan diterjemahkan dalam perkataan denggi dalam bahasa Sepanyol yang kita guna sampai sekarang. Denggi itu. Tapi kalau kita ikut sejarah, denggi ini telah wujud sebelum abad ke-17 lagi. Dan kalau kita baca di History of Dengue, dia mungkin telah wujud pada abad 800 Masihi. Dan bila kita ingin tahu punca-punca, kita kena tengok pada beberapa faktor. Yang pertama sekali adalah virus factor, yang kedua adalah vector factor, dan yang ketiga adalah environmental factor, iaitu yang termasuk sekali entomological surveillance lah. Dari segi virus factor, penyakit demam denggi ini adalah disebabkan oleh organism, virus lah. Organism ni kita ada banyak, kita ada bakteria, kita ada virus, ada fungus lah. Tapi denggi ini disebabkan virus, dan nama virus yang bertanggungjawab menyebabkan penyakit denggi adalah virus denggi. Dan ia mempunyai beberapa serotype, iaitu beberapa jenis. Kita ada sekarang ni, kita ada DenV1, DenV2, DenV3 dan juga DenV4 lah. Kira macam adik-beradik dia lah. Ya, adik-beradik tu denggi ni. Dan setiap jangkitan denggi ini pada individu tersebut akan menghasilkan antibody untuk melawan serotype tersebut sahaja. Namun jika individu itu terdedah kepada jangkitan kedua oleh serotype yang berbeza, maka dia punya komplikasi ataupun dia punya simptom lebih teruk daripada jangkitan yang pertama. Dan manakala yang kedua, faktor kedua adalah vektor lah. Vector factor. Vector factor, penyakit demam denggi ini kita sudah ada virus, dan penyakit demam denggi ini dibawa oleh nyamuk. Yang kita tahu ia adalah nyamuk Aedes lah. Dan to be specifically, dia adalah nyamuk Aedes aegypti dan juga Albopictus. Aegypti merupakan primary vector, dan Albopictus adalah merupakan secondary vector untuk denggi. Dan nyamuk ni dia punya active time ataupun biting time adalah pada waktu awal pagi dan juga waktu senja lah. Dua tu yang dua aktif yang kan. paling aktif. Bila doktor sebut pasal berkurun lamanya, maksudnya denggi ni boleh kita juga klasifikasi sebagai satu penyakit yang dah lama lah, yang epik lah kan, kan. Kalau di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya itu, apakah punca yang paling popular yang boleh menyebabkan penyebaran jangkitan demam denggi ni? Terima kasih pada soalan yang kedua. Tadi saya sebutkan kita perlu lihat kepada beberapa faktor, iaitu virus factor, vector factor dan juga environmental factor. Saya ingin ulas sedikit pasal tentang berkaitan dengan environmental factor. Antara faktor-faktor environment yang menyebabkan penyakit demam denggi ini adalah suhu, yang kedua adalah kelembapan, dan juga yang ketiga adalah dari segi API ataupun dia punya, kita kata jerebu lah, sama ada jerebu ataupun tak ada jerebu. Ini berdasarkan kajian berdasarkan kajian yang dijalankan pada tahun 2018 oleh Rohani Ahmad dan juga Encik Topek. Encik Topek ni adalah kita punya ahli kaji serangga. Melalui kajian tersebut, dalam kajian tersebut ada menyatakan yang mana jerebu ataupun kita punya API ni dia boleh mempengaruhi, memainkan peranan dalam bukan hanya kuasaan lembab macam yang air bertakung tu, tapi jerebu pun boleh juga. Tapi kita kena ingat, ada setengah kajian mengatakan
dia akan beri efek kepada penyebaran denggi, ada setengah kajian tidak memberi efek kepada denggi. Okey. Tetapi yang saya ingin sentuh adalah suhu dan kelembapan. Memainkan faktor dia ada kaitan dengan hujan. Okey. Jadi bila kita ada suhu yang rendah, kelembapan yang tinggi, jadi menggalakkan hujan turun di kita punya negara. Okey, dan Malaysia juga adalah merupakan negara tropika yang sangat sesuai bagi nyamuk Aedes untuk membiak. Okey. Jadi bila hujan banyak, jadi tempat potensi untuk bertakung, air bertakung pun banyak, jadi nyamuk pun membiak dengan lebih banyak dan cepatlah untuk menyebarkan penyakit demam denggi ini. Okey, dia kalau air bertakung je, potensi untuk pembiakan tu akan jadi macam banyaklah, macam banyak tempat-tempat untuk mereka untuk nyamuk ni untuk membiak. Sebab nyamuk ni dia suka membiak di kawasan air yang jernih, jernih dan tidak bergerak, tidak mengalir lah, macam longkang. So dia tak pilih lah yang air yang kotor tu, tak pilih. Okay. Yang pilih tu nyamuk lain. Okey, pandai nyamuk Aedes ni, doktor. Okey. So lepas tu adakah disebabkan sikap masyarakat tu, doktor, adalah menjadi satu macam penyumbang juga kepada penyebaran jangkitan demam denggi? Sebab kita tahu kan, kita dah banyak usaha juga, kementerian dari segi penguatkuasaan kita dah buat dah, dan dari segi macam kempen-kempen promosi pun kita dah buat juga. So adakah kalau saya kata tingkah laku ataupun sikap masyarakat tu ada juga menjadi punca kepada jangkitan demam denggi ni? So apa yang doktor boleh katakan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku ni? Terima kasih kepada soalan Encik Nazri. Okey, boleh saya katakan sikap masyarakat merupakan salah satu penyumbang utama kepada penyebaran penyakit denggi. Saya suka berkongsi sedikit kajian yang telah dijalankan di Malaysia, iaitu kajian berkaitan dengan KAP. KAP ni KAP denggi, iaitu KAP ni stand for knowledge, attitude dan juga practice. Okey, dari segi kajian tersebut, kita boleh rangkumkan jika seseorang itu mempunyai knowledge yang baik, dia akan mempunyai attitude yang baik dan gaya praktis yang baik untuk mencegah denggi. Namun di sini saya tidak boleh membuat kesimpulan ia meliputi keseluruhan rakyat Malaysia, sebab kajian-kajian yang saya baca yang terdapat di Malaysia ini, dia lebih kepada spesifik tempat tersebut. Sebagai contoh, kalau tempat tersebut merupakan tempat yang jumlah yang padat, penduduk yang padat, dan juga penduduk tersebut dia punya education level kurang sedikit. Jadi dia punya knowledge pun akan kurang, dia punya attitude pun akan kurang, dan practice pun akan kurang juga. Namun kalau kita buat kajian, sebagai contoh, saya ada baca kajian yang dilaksanakan di Bangi dan juga Damansara, di kawasan yang elit, tempat yang membangun lah, tempat yang membangun, dan masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi sedikit. Jadi knowledge berkaitan dengan denggi pun akan tinggi, dan dia punya attitude pun tinggi, dan praktis untuk mencegah denggi itu pun akan tinggi. Namun sebab itu saya kata kita tidak boleh memberi kesimpulan secara keseluruhan. Dia menggambarkan Malaysia. Sebab tu bila kita pergi ke sesuatu kawasan, kita melaksanakan kita kata lawatan, kita perlu tengok kawasan tersebut, sama ada kawasan tersebut mempunyai penduduknya mempunyai knowledge yang bagus, attitude bagus, ataupun praktis yang bagus ataupun tidak. Okey. So boleh kita simpulkan kat sini, maksudnya doktor, daripada sikap ni bila dia relatekan dengan pendidikan ni, so dia akan memberikan juga efek lah, punca kepada penyebaran jangkitan demam denggi ni. Okey. So untuk seterusnya doktor nak tanya juga, bila tadi kita pasal akibat kan, punca pula. So sekarang ni kita akan kepada akibat pula. Bagaimana pula dengan akibat daripada penyebaran jangkitan demam denggi? Bolehkah doktor klasifikasikan hal berikut? Terima kasih Cik Nazri. Okey, sebelum kita pergi kepada akibat, kita kena tahu dari segi
simptom denggi, classification denggi. Okey. WHO telah mengeluarkan pada tahun 2009 dan juga telah direkodkan ataupun dicatatkan dalam kita punya clinical practice guideline tahun 2015 yang direvise third edition. Denggi ini dibahagikan kepada yang pertama sekali adalah denggi without warning sign, yang kedua adalah denggi with warning sign, dan yang ketiga adalah severe denggi. Dan severe denggi ini juga terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama adalah severe plasma leakage, yang kedua adalah severe hemorrhage, dan yang ketiga adalah severe organ impairment. Maksud organ impairment ni adalah kegagalan organ untuk berfungsi. Okey. Saya sentuh sikit denggi without warning sign lah. Okey. Untuk seseorang individu tu didiagnose mengatakan dia ada penyakit demam denggi, yang pertama sekali dia mestilah tinggal di kawasan endemik denggi. Endemik denggi. Okey. Contohnya macam Malaysia lah sebenarnya, dan specifically dikata KL dan Putrajaya. Okey. Dan dia mempunyai demam dan juga dua daripada simptom yang berikut. Yang pertama adalah rasa loya, muntah, yang kedua adalah ruam, rashes, ketiga adalah sakit-sakit sendi ataupun sakit-sakit otot lah. Okey. Dan yang seterusnya dia iaitu kita boleh lihat dari segi ujian darah lah. Okey. Alright. Okay. Jadi dia ada kena, yang pertama dia mesti duduk di kawasan endemik, yang kedua dia mesti ada fever, dan dia ada dua lagi simptom. Okey. Untuk seseorang itu diklasifikasikan denggi with warning sign. Okey. Denggi warning sign ni simptom-simptomnya adalah seorang penyakit itu boleh mendapat sakit perut yang sangat, sakit perut yang sangat. Yang seterusnya muntah melebihi 3 kali dalam kuantiti yang banyak dalam sehari. Yang ketiganya adalah cirit-birit juga melebihi 3 kali dalam sehari. Yang seterusnya adalah pesakit mengalami keletihan, confusion dan sebagainya. Itu warning sign lah. Jadi kalau kita ada saja warning sign ni, pesakit tersebut saya minta jangan tunggu di rumah rehat ataupun ambil ubat, terus pergi dapatkan rawatan, sama ada di swasta ataupun juga di government, di kerajaan. Di hospital swasta ataupun di hospital kerajaan lah. Betul. Okay. Sebab warning sign ni adalah dia akan pergi kepada akibat yang iaitu severe denggi lah. Yang mana bila dapat severe denggi ni, yang saya sebutkan tadi, yang last tadi adalah organ impairment. Maksudnya kegagalan fungsi organ lah untuk berfungsi. Terutamanya macam kita punya buah pinggang lah. Sebab denggi ni dia menyebabkan kita punya salur darah itu menjadi highly permeable. Maksud senang, daripada air dalam darah keluar pergi ke tisu, concentrated dalam tisu. Jadi kita akan kekurangan air ataupun darah dalam salur darah tersebut, menyebabkan kita punya BP kita low, dan kita punya heart rate kita tinggi lah. Yang mana itu merupakan simptom-simptom shock, dan bahayalah bila kita dapat shock ni, kita bila-bila masa je kita boleh pengsan dan sebagainya lah. Okey. Okey, bercerita pasal akibat yang paling ketara, doktor. Okey, kita akan bercerita lanjut untuk tahu akibat yang paling ketara yang pernah doktor temui berkaitan dengan denggi ni. So kita berhenti dulu rehat, dan kita akan jumpa lagi selepas ini. Denggi dipindahkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus denggi. Ia berupaya menyebarkan penyakit kepada manusia dalam masa 8 hingga 12 hari selepas menghisap darah manusia. Simptom dan tanda-tanda virus denggi. Jika anda mempunyai tanda-tanda seperti ini, anda boleh menjadi suspek virus denggi: demam, sakit kepala yang berpanjangan, sakit pada bahagian berbola mata, kesakitan pada otot dan sendi, loya, sering muntah, kelenjar membengkak, keletihan yang teruk, mengalami ruam, sakit perut, batuk dan cirit-birit. Jadi, apa yang perlu anda buat? Langkah seterusnya yang boleh anda lakukan adalah dengan melakukan ujian darah dengan kadar segera.
berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan yang rapi. Minum air secukupnya dan banyakkan berehat. Jangan sesekali anda mengambil ubat anti radang bukan steroid seperti aspirin atau ibuprofen kerana ini boleh meningkatkan risiko pendarahan dan menyebabkan denggi berdarah. Sebaliknya, anda boleh mengambil paracetamol untuk melegakan kesakitan. Jangan tunggu lagi, bertindak dengan segera. Dalam memastikan kawasan persekitaran kita bebas denggi, kerjasama dalam masyarakat adalah sangat penting. Antara pencegahan yang boleh anda lakukan ialah sentiasa peka dan kenal pasti simptom pada diri anda. Buang air takungan bagi mengelakkan nyamuk membiak. Gunakan penghapus nyamuk dan beri kerjasama kepada pihak berkuasa untuk menjalankan penyemburan fogging. Pakai pakaian bertutup penuh, terutamanya apabila berada di luar dan pada waktu malam. Buang sampah yang ada di persekitaran, tidak kira di mana anda berada. Elakkan aktiviti luar jika anda rasa dijangkiti atau berada dalam kawasan amaran denggi. Sebelum kita break tadi kan, kita ada tanya doktor satu soalan tadi, iaitu berkaitan dengan sepanjanglah doktor bertugas di cawangan vektor tu kan, apakah yang akibat yang paling ketara yang pernah doktor temui yang berkaitan dengan akibat ataupun punca penyakit denggi, doktor? Okey, terima kasih. Kalau di cawangan vektor, sejak saya duduk cawangan vektor ni, saya belum jumpa lagi lah yang akibat yang teruk tapi saya pernah bertugas di beberapa hospital dan juga klinik kesihatan sebab selalunya kalau yang berkaitan dengan yang teruk ni kita jumpa di hospital sebab pasien tak stable, kena masuk ward dan masuk ICU dan sebagainya. Jadi dekat cawangan kita boleh jumpa lagi. Antara real life situation yang saya pernah jumpa adalah kematian kes melibatkan denggi. Maksudnya saya pernah jumpa satu pesakit ni yang mana dia masuk pada hari ni dan keesokan petangnya meninggal dunia akibat sebabnya denggi ni. Sebabnya waktu pasien tu datang di emergency, pasien tersebut telah mempunyai tanda-tanda warning sign dan juga simptom shock lah. Shock ni maksudnya dia punya organ tu dah tak stable lah. Maksudnya dia dah sampai ke hospital tu tapi dia dah tahap yang kritikal lah, macam tu. Jadi bila masuk ward pun kita dah lakukan berbagai usaha, namun kita berusaha tapi ialah yang menentukan tu adalah Allah. Jadi itu ada pengalaman saya lah, masuk hari ni, esoknya meninggal. Jadi penyakit demam denggi ni bukan penyakit yang biasa, ia perlu dipandang yang serius lah, sebab boleh menyebabkan kematian. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, saya ada bacakan statistik yang tahun lepas. Tahun lepas kita ada 63 kematian, tahun ni baru 5 kematian. Itu tahun lepas ni kita ada COVID, tapi walaupun kita ada COVID, kes kematian kita juga masih ada. Maksud menunjukkan penyakit ini penyakit yang sangat serius lah. Bila doktor sebut pasal kematian, kematian ni kita boleh katakan adalah akibat daripada mungkin kita tak ambil sambil lewat berkenaan dengan penyakit denggi ni kan. So adakah akibat kematian tu, faktor kematian tu masih belum memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan bahayanya penyakit denggi, doktor? Saya setuju dengan soalan tersebut, sebab kalau kita tengok dari statistik, kalau kesihatan awam ni dia suka nombor statistik tu. Kalau kita tengok tahun lepas, tahun sebelum ni, kematian demam denggi itu berlaku pada kawasan yang mempunyai kes denggi yang paling banyak. Saya tak ingat figure dia, tapi yang saya ingat kita ada buat mesyuarat task force yang mana kita tengok, kita present kita punya data dan kita dapat lihatlah kawasan yang mempunyai kes denggi yang banyak, dia boleh menyebabkan kematian yang tinggi lah. Dan saya setujulah memang sikap sambil lewa masyarakat boleh menyebabkan seseorang itu, individu tu
meninggal disebabkan demam denggi. Okey. Boleh saya simpul juga lah, kematian tu kan doktor, mati tu belum lagi jadikan satu aspek ataupun faktor yang akan menyebabkan seseorang tu berfikir balik, sedar akan apa tu bahayanya penyakit denggi. Okey betul. So apakah cadangan doktor untuk memberi betul kesedaran kepada mereka di luar sana, terutamanya warga Kuala Lumpur dan Putrajaya berkenaan dengan bahayanya penyakit denggi doktor? Okey. Untuk penyakit denggi, saya terangkan tadi kita perlu lihat kepada beberapa faktor iaitu virus factor dan juga vector factor dan juga environmental factor. Okey, jadi untuk kita mencegah ataupun menghapuskan demam denggi ini adalah kita menangani vektor tersebut. Macam mana doktor menangani tu? Okey. Cara yang paling simple sekali yang kita boleh buat adalah kita laksanakan 10 minit. 10 minit untuk kita periksa di kawasan kita sendiri. Maksud di rumah kita sendiri, di dalam rumah dan juga di persekitaran rumah kita. Okey. Sebab kita kena ingat denggi ni, nyamuk Aedes ni, yang saya terangkan tadi, dia mempunyai nyamuk Aedes aegypti dan juga Ebophytus. Okey. Aedes aegypti ni adalah nyamuk yang suka bertelur ataupun membiak dan suka berehat di kawasan yang teduh, indoor, maksud indoor lah. Okey. Dan Albopictus ni dia lebih suka pada outdoor. Jadi disebabkan itulah kita perlu memeriksa kita punya kawasan dalam dan juga luar rumah untuk memastikan nyamuk Aedes ni tidak membiak. Dan selalunya kalau kita pergi lawatan ataupun periksa di rumah-rumah penduduk dan pesakit, kita dapati kebanyakan breeding site, tempat pembiakan ni tempat yang kita boleh miss cryptic breeding ataupun sama lah kita tak tahu. Contoh di bawah sinki, di bawah sinki ada amari kan, tutup kan, ada bekas kecil. Jadi kawasan-kawasan tu saya boleh cakap jarang kita periksa. Jadi bila kita jarang periksa, nyamuk dia merupakan tempat yang sesuai untuk nyamuk bertelur dan membiak lah. Okay. Yang kita tak jangka kan, tak jangka kita tak ambil peduli pun benda tu, tapi itulah kawasan yang paling berpotensi untuk nyamuk untuk membiak lah. Okey. Bila satu lagi saya panjangkan sikit satu lagi nyamuk ni dia akan bertelur di kawasan yang berair yang jernih dan tidak bergerak, dan telur dia tu boleh menetas dalam masa 7 hari. Okey. Maksudnya dia akan kitaran tersebut tu 7 hari dan tu, untuk menyakiti orang lain tu dalam masa 7 hari. Maksud cepatlah dalam 7 hari tu. Jadi sebab tu kalau kita punya staff pemeriksa datang ke rumah memeriksa dan kita jumpa ada larva, kita ada nampak ada telur, ada larva, lepas tu kita ada pupa, maksudnya pembiakan tu telah lama, dalam seminggu tu. Sebab kita pernah pergi ke rumah penduduk yang mana kita jumpa banyak larva, dan penduduk cakap beritahu kita yang mana air ni baru bertakung semalam sebab hujan. Jadi kita kena tahu kitaran cycle nyamuk dia mengambil masa 7 hari. Maksudnya kalau ada, maksudnya sudah lama lah, bukannya kemarin ada telur tu pecah hari ni. Dia tak banyak tipu doktor. Tak banyak tipu maksud dia. Okey. So ni soalan terakhir doktor. Okey, bila kita tadi saya sentuh pasal sikap dan tingkah laku individu berkenaan dengan denggi ni kan. Okey, adakah sikap sambil lewa tu juga boleh dijadikan juga puncak utama kepada penyebaran jangkitan demam denggi ni? Okey. Dapat doktor lah. Sebab doktor dah saya rasa dah lama jugalah betul kita bekerja dalam cawangan vektor ni kan. So doktor, pendapat doktor lah secara peribadinya, adakah sambil lewa tu adalah satu punca juga yang menyebabkan penyebaran demam denggi tu meningkatkan kes denggi di Kuala Lumpur dan Putrajaya? Ya, salah satu punca adalah sambil lewa ataupun tidak endah lah oleh masyarakat lah. Saya suka bila bercakap dengan melalui sambil lewa ni merujuk kepada attitude. Jadi bila merujuk attitude, kita merujuk kepada
research yang dijalankan lah, iaitu KAP itulah. Ada setengah research KAP menunjukkan yang mana penduduk tersebut mempunyai high knowledge, sangat tinggi pengetahuan, tapi dari segi attitude, dari praktis kurang. Dia tahu nyamuk itu bertelur di kawasan yang bersih dan tidak bergerak, tapi untuk dia menghapuskan itu dia tidak, maksud dia ada sambil lewa, dia tidak menghapuskan, dia hanya tengok dan biarkan saja. Jadi saya rasa memang betul lah sambil lewa boleh menyebabkan penyebaran kepada penyakit demam denggi tersebut. Okey. Terima kasih doktor atas diskusi kita berkenaan dengan penyakit denggi pada hari ini. Okey, untuk kita renungkan bersama persoalan daripada saya sendirilah kepada anda di luar sana. Adakah penguatkuasaan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan adalah kurang, ataupun promosi berkaitan dengan penyakit denggi ini ada tidak menyeluruh, ataupun sikap anda di luar sana yang acuh tak acuh tu menyebabkan statistik kepada penyakit denggi ini semakin meningkat dan tidak menurun. So kita tanya diri kita sendiri, soalan itu, dan kita jumpa lagi pada episod akan datang dalam Cik-Cik Kesihatan, dan Assalamualaikum dan selamat berpuasa.